sheet. Okay, yang masuk awal, yang masuk sebelum pukul 9, yang masuk pukul 9. Okay. Alright. So now let me sharing the screen first and let's continue our lesson for today. Okay, so we will start with quadratic function. Okay, the main subtopic of quadratic function. Okay, so before that, sebelum ni kalau kita recap balik apa yang kita dah belajar sebelum ni adalah macam mana kita nak factorize, okay, macam mana nak solve cari x ataupun roots tu value, okay, menggunakan factorization, menggunakan completing the square ataupun lagi satu apa? Using apa? Malas betul korang ni nak respon ni. Dah kenapa ni? Last kali apa? Yang ketiga apa? Using formula. Using formula. Lepas tu kita belajar juga bentuk-bentuk graph dia. The type of graph, type of root. Ada dua benda yang kita belajar semalam, type of root and then type of graph. Dia lebih kurang sama sahaja. Yang mana kita uji dia punya diskriminan dia b squared minus 4ac. Ada 3 kategori kan. Okay, kategori pertama greater than 0. Okay, yang kedua equals to 0 and less than 0. Okay, and then greater 0 ni to distinct roots ataupun points. Ini yang semalam kita belajar. And then ini equal root. Okay, ataupun equal root lah, equal point. Takkanlah equal point. Biasanya tak ada lah, equal point tak ada, equal root saja. And then last but not least, no root. Okay, ataupun kalau dari segi graph dia, dia apa? No solution. No solution. Okay, no solution ataupun not intersect. Ini dia punya terms dia. Kalau two distinct root ni, dia intersect pada 2 points. Macam itulah. So ini yang kita belajar semalam. And now kita nak pergi kepada quadratic function. Okay, quadratic function ni dia sangat berkait rapat dengan completing the square. Sebelum ni kita guna completing the square. Alright, ini simbol completing the square. Kita nak solve value ataupun find root. Okay, roots or find roots lagi satu ataupun value of x. Okay, values of x. Itu completing the square. Before this yang kita belajar untuk equation. Okay, tapi now untuk quadratic function, okay, completing the square ada peranan dia. Okay, peranan dia nanti kita tengoklah apa dia, antaranya mencari maksimum dengan titik minimum. Okay, so ada important notes dekat sini, kamu boleh baca. Sepatutnya boleh baca lah. Okay. Dia punya characteristic of quadratic function. Okay. So apa beza function dengan equation? Okay. So kita ada general form of quadratic plus bx plus c. Kalau equation kita equals to 0. Okay. Ini equation. Kalau dia function, okay, dia akan guna fx, okay. Dia guna fx ataupun dia guna gx ataupun y. Y itu pun sebenarnya actually, okay, quadratic function. Okay, ini untuk quadratic function. Itu beza dia. Okay, dia dua benda yang berbeza jugalah. Cuma kita guna quadratic. Okay, so now kita nak tengok maximum and minimum values of a quadratic function. Okay, so ini minimum point.
Ini minimum point, bentuk minimum dia yang the lowest point. Okay, the lowest point tu adalah, right, lowest point tu adalah dia punya minimum point lah. And then maximum point yang ini ni, maximum point ni adalah the highest point of the curve. Okay, kalau minimum the lowest point. Okay, so nak mencari benda ni, nak mencari titik ni, lowest and minimum ataupun maximum point ni, kita boleh guna completing the square method. Okay, so saya anggap dia CT squared lah. CT squared method. Itu maksudnya completing the square method. So supposed to be kamu kena scan benda ni. Right? Barulah. Okay. Kamu boleh ni lah. Right? Boleh faham lah. Okay. So ini ada infotainment untuk kamu. Kamu boleh tengok kalau graf senyum ni. Right. Kalau dia 2x. Dia lagi kecil kan. Lagi kecil. Lagi curam lah. Lagi kecil dia punya curve dia tu. Okay. Lagi kecil yang kuning tu. Kemudian yang biru ni kalau dia x squared. Okay. Kalau setengah dia lagi, kalau setengah x squared tu dia lagi lebar. Ini infotainment lah untuk kamu lah. Just iklan saja. Alright. Okay. So ini lagi satu infotainment yang perlu kamu tahu untuk quadratic knowledge. Alright. Quadratic knowledge. Ini pun kena tahu juga ni. Okay. Dia punya introduction dia. Alright. Yang ini dipanggil vertex. Ini vertex. Okay. Vertex ni dia punya singular. Plural dia vertices. Okay. Kemudian ni y-intercept. Benda-benda yang kamu kena tahu. Ini x-intercept ataupun the solution when x, okay, when fx equals to 0. Ini solution lah. Fx equals to 0 Sini 0 kan. And then ni axis of symmetry. Okay. So ini adalah minimum point. Dia juga adalah dikenali sebagai axis of symmetry. Alright. So boleh tengok-tengoklah kat sini boleh tengoklah. Ini dia punya terms dia yang kamu kena tahu. Okay, terms dia. Okay, so sekarang kita nak determine maximum and minimum value by completing the square. Kena ingat yang kita nak buat ni adalah untuk quadratic function. Okay, quadratic function. Dia ada beza sikit dengan konsep dia, konsep basic dia sama tapi ada beza sikit dengan equation, antara equation dengan function. Okay guys, are you with me guys? Yes. Yes. Are you with me? Yes. Yeah. Alright. Yes. Okay. Now kita nak pergi kepada gunakan flowchart ni untuk kita gunakan completing the square sehingga kita boleh dapat titik minimum atau maksimum. Okay, minimum atau maksimum tu dia bergantung kepada yang x squared tu. Betul tak? X squared ni. Okay, nak apa? Nanti kita tengok. Okay, so step 1. Step 1. Right, look at your equation, determine A. Dia suruh determine A, the coefficient of the x squared. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, determine A tu adalah coefficient dia kan, perkali kan. Okay, A sama dengan berapa? A equals to 1. So 1, is it positive 1? Yes. So kita pun color yes lah. Alright, kalau no, okay, kalau no, kita kena factorize. Kalau no, kita kena factorize. Okay, kalau no. Okay, kena factorize your entire equation by A. Maksudnya by perkali ataupun coefficient A itulah. Nanti kita tengok. Ada tak contoh soalan kalau dia ni? Ada. Untuk question 2 nanti, kita akan buat yang ini. Sebab dia bukan positive 1. Okay. So sekarang ni because of positive 1, kita tengok contoh yang mudah dulu.
Okay. Okay, step 2. Okay, dah yes. Okay, step 2. Rewrite your equation but add blank space between the x term and the constant. So rewrite your equation. So kita ada kat sini fx equals to x squared minus 8x. Okay, space blank add blank space between x term and the constant. So dekat sini lah. Plus add blank. Okay, plus okay. Kat sini dia plus minus add minus patutnya. So minus add blank sini. Okay, and then plus 7. Okay. So umpama sebenarnya kotak ni, space blank ni adalah sama dengan berapa guys? Walaupun dia bentuk kotak. Sebenarnya dia sama dengan apa? Sebab dia plus kotak, okay, minus kotak. So sama dengan berapa ni? Sama dengan? Kosong. 0. Umpama macam tu lah. Okay. So yang kotak ni nanti kita nak masukkan, alright, yang kotak ni kita nak plus minus b over 2 bracket square ni. Yang ini ni. Saja je saya biar kamu nampak kan. Okay, determine b. Okay, coefficient ni adalah negative 8. Okay, ada sebab dia. And then kita pergi kepada step 3. Dia suruh add plus minus. Ini dipanggil completing. Ini bukan completing square. Ini dia punya formula CT square. Ini penting ni. Formula ni sangat penting. Okay. Tadi. Okay. Kita add dia kat sini. Ini adalah nilai B. Ini adalah nilai B tu. Yang ni. Kita masukkan dia. So depan ni 1 lah kan. Dia tak ada apa. 1. Alright. And then x squared minus. Ni saya padam. Minus 8x. Plus. Tadi B tu berapa? Negative 8. Kan? Sebab ni B. Negative 8 over 2 bracket squared. Okay. So ini sebenarnya tambah tolak. Ini sama dengan kosong. So ini pun sama. Negative 8 over 2 bracket squared. Okay. Lepas tu belakang sekali tambah 7. So dapat macam ni lah. Okay, nampak tak setakat ni? Setakat ni nampak tak? Nampak. Boleh kita buat satu-satu Okay, and then step 4. Okay, and then step 4, rewrite your quadratic side as yang ini, right? As ini, where b over 2 is the value of inside the bracket. Okay, so maksudnya apa? Depan ni tetap 1 lah. Ini 1. Okay, so yang kita nak factorize tu, adalah yang ini. Yang ini. Dia jadi bentuk ini lah. Dia jadi bentuk x bracket squared. Okay. Yang ni lah. Jadi macam ni. Yang hijau ni. Okay, yang hijau ni kita nak factorize. Okay. Kita nak factorize yang ini ni jadi bentuk macam ni. Okay. Tapi yang ini kita kena ni dulu. Kita kena simplify. Negatif 8 bahagi 2 dapat berapa? Negatif 4. Ini jadi 1. So kita tengok. Alright, kita tengok ujung yang saya ujung dengan ujung ni dalam kurungan ni dengan ini sahaja. Okay, yang kita masukkan dalam factorization ni, bracket square ni. So ujung belah sini x. Ujung belah kanan negative 4. So tolak 4. Itu saja. Tengok dalam bracket saja. Nilai negatif 4 ni kita tengok dalam bracket saja. Okay, in bracket. Okay, C in the bracket. In the bracket.
Okay, nilai negatif 4 ni. Kalau dia tambah 4, maknanya X plus 4 lah. So, step 4, ini yang dia masukkan ni. Step 4 ni, ini dia. So, X minus 4. Mesti dapat macam tu je. Okay, and then tolak. Tolak tu yang kedua tu lah. Negatif 8. Okay, sorry. Negatif 8 lah. Negatif 8 bahagi 2. So, bila kita kita simplify, kita dapat negatif 4. Ini dapat 1. Ini plus 7. And then dia suruh continue simplify. Okay, so continue simplify, kita dapat X tolak 4 bracket squared. Okay, minus negative 4 squared plus 7. Okay, so sama dengan ini fx ini fx. Bukan sama dengan kosong. Kita bukan nak cari value of x. Kita nak cari completing the square, bentuk dia. Okay, nanti saya beritahu bentuk general dia macam mana. Right, and then kita dapat x minus 4 bracket squared. Okay, minus 4. Okay, minus 16 plus 7. Okay, so saya kecilkan sikit. Okay, last but not least, kita simplify, kita dapat bentuk x plus 4 squared minus 16, so minus 9. Ini adalah bentuk completing the squared dia. Okay, so macam mana apa ni? Okay, so kalau dekat sini depan tu ada 1 kan. Ini dia suruh expand ni. Expand A. Kalau A tu 1, so kita kekal je lah X, Fx sama dengan X bracket plus 4 squared minus 9. Okay, ni kenapa ni? Kenapa plus se? Mana plus? Mana plus? Yang mana tu plus tu? X plus 4. Oh, minus. Alright. Minus. Alright, minus Okay, thank you. Minus. Okay, so sekarang ni, alright, dia dapat bentuk macam ni sebab 1 tu kan, kita tak perlu nak ni lah. Kita tak perlu, maknanya kita kan expand jugalah positif 1 tu kan. Sebab dah ada 1 tu, sebab arahan step 5 dia suruh expand A. Kalau 1 tak payahlah. Inilah dia bentuk completing the square dia. Okay, ini bentuk completing the square dia. Alright, so dia tanya dekat sini step yang ke-6. Step ke-6 ni penting. Determine maximum or minimum value. Alright, so apa itu maximum or minimum value dia? Yang di belakang ni. Negative 9. Okay, negative 9. Itu adalah minimum value dia. Okay. Ini kalau kita gunakan completing the square ni. Tapi jawapan akhir. Ini cara, itu kalau kamu selesa dengan cara, ada kawan kamu cakap ni untuk buat, ada cara lain ke? Sebab saya belajar kat tuition cara dia lain, tapi jawapan akhir dapat bentuk sama. Memang, tak kisah. Ini cara saya. Ada juga cara lain, tak ada masalah, boleh je. Okay. Yang mana lagi satu, dia just completing the square 2 ni sahaja. Right. 7 tu dia biarkan dekat luar kurungan. Boleh juga. Cara saya buat semua sekali. Cara cikgu kamu mungkin dia buat lagi satu, dia buat ni je. Dalam kurungan ni saja. Plus minus benda yang sama. Okay. Right. Benda yang sama. Ada 2 lah. Ada lain lah. Tak ada. Tapi tak ada masalah. Alright. Yang penting dapat bentuk completing the square. General form untuk completing the square, ini dia fx sama dengan, dia depan ada sini, x minus b bracket squared plus c. Ini dia punya ni.
Alright. Dia jumpa cara apa ni? Ini dia punya general form of completing the square. CT square lah. Okay. Okay, so sekarang ni dia cakap maximum, this is value value dengan point dia dua benda yang berbeza Alright, point tu maksudnya nilai X, nilai Y. Okay, so minimum value ni, ini dinamakan sebagai point Y. Point Y Alright, coordinate Y. So sekarang ni X yang tak ada. X yang tak ada kan. So sekarang ni point kita nak cari determine point X. Macam mana nak cari determine point X? Nilai yang kurungan ni kita samakan dia dengan kosong. Penting X minus 4 squared kita samakan dengan kosong. Okay, bukan semua tau. Not the whole. Not the whole. Itu saja. Sama dengan kosong. Supaya kita, itu memang dia punya step dia lah. Alright. Therefore, 2 bawa ke kanan. Squared tu bawa ke kanan jadi kosong. 4 bawa ke kanan. Okay, sama dengan kosong. Therefore, X sama dengan 4. Okay, therefore, dia punya point dia, ini saya panggil minimum point. Sebab apa minimum point? Sebab dia punya A dia positif. Smile lah kan? So, minimum point lah. Right? So, dia minimum point. Bukan maksimum Bukan maksimum. Dia minimum point. So, minimum point dia adalah 4 negatif 9. Itu cara dia. Okay? Laju sangat ke? Laju sangat ke? Tak sir, boleh faham. Yang lain, macam mana yang lain? Okay ke? Boleh. Boleh. Ada soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, kita tengok bentuk pula kalau ada coefficient pada X squared ni. Tengok cara kedua pula. Cara kedua, kalau ada coefficient kat depan ni. Sama juga. Of course lah, dia punya A sama dengan 4. Okay, is it positive 1? No. So, kalau no, arahan dia suruh factorize your entire equation by A. So, 4 tu Fx sama dengan 4 tu kita factorize. Macam tu. So, 4 kita factorize. So, yang tinggal X squared minus X lah. Kan? Sebab ini 4. Lepas tu tambah. Okay. 5. Macam mana nak factorize? So, dia jadi 5/4. Kalau tak percaya, kamu recheck balik. Kamu expand 4 ni ke dalam A ni. Sama tak dengan ni balik? Okay. Itu maksud dia. Okay. Lepas tu, apa boleh kita buat? Okay, rewrite your equation. So, therefore, Fx sama dengan 4 bracket. Okay, X squared minus X. Okay, so kita tambah kotak kosong. Tambah tolak kotak kosong tu. Okay. Lepas tu plus 5/4. Untuk Putri kamu mungkin confused dekat sini lah. Sebab saya factorize the whole. Ingat saya the whole equation. Okay. The whole equation saya factorize. Itu je yang beza dia. Tapi konsep dia tetap sama lah. Okay, and then B sama dengan berapa? Negatif 1. B dia sama dengan negatif 1. Alright. So kita step 3 ni add. So kalau ni negatif 1, sini kita letak negatif 1 lah. Ni negatif 1. Ini tadi tambah 5/4. Lepas tu sini 4. Depan ni 4. Lepas tu tolak X. So tolak X. Ini je lah yang kita nak completekan ni. Sebab kita nak samakan dengan yang ini kan. Situ. So untuk B ni kita masukkan dekat dalam kotak kosong ni. Macam tu.
Okay, step 3. And then step 4. Rewrite your equation. Okay, so kalau macam ni kita tengoklah. Okay. So kita tengok yang ini kita letak 4. Depan tu 4. Belakang ni berapa? Ini negatif 1. Ini plus 5/4. Dia tak berubah. Yang berubah tu yang ini saja. Yang saya highlight ni. Yang ini ni adalah sama, kita factorize jadi yang ini. Apa dia? Okay, so x squared dalam kurungan ni berapa? Berapa nilai dalam kurungan? Berapa dalam kurungan guys? Negatif 1/2. So tolak negatif 1/2 macam ni. Walaupun pecahan buat je lah macam ni. Tak ada masalah. Alright. Ini completing the square. Alright. Thank you Aiman. Yang lain ada dengan saya ke ni? Ada. Ada cikgu. Okay. Ingatkan tak ada. Alright. So jadi macam ni. And then kita simplify lah. Okay. Kita continue simplify for bracket besar x. Kenapa? Aiman. Letak kuasa 2. Ya Allah. X. Confused sekejap. Alright, x x minus 1/2. Tak ada square Allahuakbar. Alright, so x minus 1/2 bracket squared and then kita simplify. Okay. So benda ni kita simplify, dia dapat berapa tu? Minus, dapat berapa ni Negatif, namanya 1/4. Sebab kita dah expand dia kan. Negatif 1/4 tambah 5/4. So sama dengan 1/4. So 4/4. So sama dengan 1. So tolak 1 bracket besar. Macam tu. Okay. Alright. Okay, and then dia suruh expand A. So kita ada fx sama dengan 4 bracket besar x minus 1/2 bracket square minus 1. Dia suruh expand. So kita pun expand lah. Expand dengan 1, dengan 2 je tau. Dengan kurungan pertama dengan negatif 1. And then kita dapat 4 bracket x tolak 1/2 squared minus 4. Itu yang dia step 5 dia suruh expand A tu balik. Jangan biar dalam kurungan. Jangan biar dalam bentuk purple macam ni. Okay. Kamu kena expand balik. Expand balik 4 dalam kurungan, luar kurungan besar tu. And then jadi macam ni. And then, what is the, ini minimum value Ini minimum value. Okay, minimum value. What is the minimum value dia? Apa minimum value dia? Negatif 4. Okay, Negatif 4. Okay, thank you. Ini y point ataupun y point lah ataupun y coordinate lah. Y point ataupun y coordinate negatif 4 ni. Okay, so determine minimum point. So sebelum kita nak cari minimum point, kita kena determine dulu find x point. X lah. Macam mana nak find x? Okay, yang ini ni sama dengan berapa guys? Sama dengan berapa? 0. Right, thank you. Okay, sama dengan 0. Semua benda ni, okay, semua ni 4 bawa ke kanan jadi kosong. Square jadi square root dapat kosong. So kita dapat x tolak 1/2 sama dengan kosong. X sama dengan 1/2. So what is the minimum point dia? 1/2 negatif 4. Macam tu.
Okay, so ini step-step dia sampai step 7. Kamu follow the step-step dia, fahamkan, dan dapatlah. 4 tu apa jadi? 4 tu tak ada lah. Tak ada apa. Right? Dia cuma membezakan persamaan ni lah. 4 tu adalah perkali dia lah. Perkali untuk X point tu. Okay. Okay, ini untuk yang ada negatif. Dia punya X squared dia tu, right? X squared dia tu negatif. So, tadi minimum. Okay, minimum. Sebab apa minimum? Sebab X squared dia positif. So, dia minimum. Bentuk graf dia smile. Ini X squared dia negatif. So, of course dia maximum. So, I want you to try. Okay, I want you to try. Okay, boleh tak kamu try? Dia ni lebih kurang untuk yang question 3 ni, dia sama macam question 2 punya contoh. Cuma question 2 ni, okay, dia punya ni positif. Coefficient dia, X squared dia positif. Ini coefficient of X squared dia negatif. Sama juga. Kalau dia A dia negatif 2, so kita kena factorize dengan negatif 2. Macam tadi, A dia 4. Alright. So kita kena factorize by A tu, A dia sama dengan 4. Itu sahaja. Okay. So saya bantu sikit. Dekat sini A dia negatif 2. Right, of course, no. Okay, no. So, kita kena factorize lah by negative 2. Negative 2. So, negative 2 dengan 6. Kita letak depan lah. X squared. Lepas tu, negative 2 tambah 3/2x. 3/2x lah kan. And then tolak. So dia jadi tolak 2, 3. So kalau kamu tak confident apa yang kamu factorize dengan negatif 2 ni, kamu expand balik. Expand balik, dapat tak sama dengan equation asal? Dapat tak? Dapat ke tak? Pergilah tidur. Bapa dah ni. Okay. Dapat ke tak guys? Okay, dapat balik kan? Okay, dia macam tu je. Factorize, expand, factorize. Go hit, go stun, go hit, go stun. Okay, dapat. Lepas tu sambung dengan step 2. Alright, sama juga. Step 2, negatif 2, alright, x squared plus 3/2x tambah kotak, tolak 3, bracket besar. So, positif 3/2. So ini semua letak 3/2 and carry on. Cuba buat. Okay, cuba buat. Saya bagi kamu sekarang ni pukul 9.39, 9.41 saya nak tanya kamu dapat buat ke tak. Sambung terus.
Ya, apa ni? Dapat? Okey. Dah siap dah? 41 dah? 9:41? Laju sangat ke? Ha? Saya dah tunjuk macam ni pun. Woi, respon. Guys. Halo. Guys. Saya tak dapat. Ada yang tak dapat? Yang lain? Saya start dekat Saya pun tak dapat. 4. Step berapa? 4. So dia bagi pecahan kan? Dia bagi pecahan. Lepas tu kamu pun start. Mentang-mentang lah pecahan ni. Okey, kita tengok sini. Pergi je lah tidur. Okey, so macam biasa sini negatif 2. X dia berapa? Plus 3/2. So ini 3/2. Kalau 3/2, 3/2 lah. Okey, ini minus 3 kan? Minus 3. Okey, so kita pun letak sini negatif 2. So X tambah 3/2. Lepas tu ini tolak 3/2. Positif 3/2 lah. Ini tolak 3. Then kita simplify. Kita dapat negatif 2. Bracket besar. X tambah 3/2 square. Ini je Ini yang masalah kamu ni. Apa masalah? Kamu tekan je lah kalkulator. Tekan kalkulator 3/2 bahagi 2. So dapat berapa? Dapat tak 3/4? Dapat. Tu apa masalah? Tekan je lah kalkulator tu. Kalau pakai kalkulator putih macam ni, right, tiga putih macam ni lagilah senang. Terus dapat 3/4. Ataupun kalau kamu kena biasakan, okey, sebab ini denominator dan ini pun dia denominator. Okey, dua-dua tu denominator. Darab je lah. 2 darab 2 dapat 4. So 3/4. Lepas tu kuasa 2 kan dia. Right? Saya selesaikan yang ini Okey, dapat negatif 3/4 kuasa 2 tolak 3. And then simplify. Dapat negatif 9/16 tolak 3. Dapat berapa tu? Tolong kalkulator. Negatif 39/16. Okay, so negatif 39/16. Okay, dapat sini. And then, kamu pun expand. Expand 2 ni dekat sini. Expand 2 ni dekat sini. So, dapat. Saya terus, saya terus letaklah nilai dia. Negatif 2. Bracket X tambah 3/2 bracket square. Negatif 2 darab negatif 39 ni. So dapat positif per 2. Berapa tu? Darab bahagi 2, 8. 39/8. Betul tak? Boleh kecil lagi tak? 39/8. Tak boleh. So dapat plus 39/8. Okay, lepas kamu expand. Dapat tak ni? Guys, dapat tak? Dapat. Lepas tu, ini maksimum ke minimum value? Maksimum sebab ni maksimum So ini maksimum, so ini pun maksimum. Dia ada related. Okay, so dia bukan minimum. So minimum value 39/8. Lepas tu X dia saya terus cari negatif 3/2. Tahu tak macam mana dapat negatif 3/2? 2 kali saya tunjuk. Tahu.
Dua kali saya tunjuk macam mana boleh dapat tu. Apa dia? Tahu so maximum point dia sama dengan negatif 3/2. 3/2 kan? Betul tak? 3/2 kan? 3/2. Dan 39/8. Ini jawapan dia. 3 bentuk Bukan negatif 57/16 ke? Tu siapa tu? Siapa yang kira 39/16 ni? Bertuang korang ni. Jebret. Tu jebret. 9/16. 3. 57/16 lah. Bertuah lah korang ni. Aduh. Siapalah bagi tu? So negatif 57/16. So ini dapat plus 57/8. Okey. 57/8. Boleh kecilkan ke 57/8 ni? Tak boleh. Tu jawapan dia. Siapa bagi tadi tu? Betul. Sumpah kau jadi pandai betul Macam mana dapat tu? Macam mana dapat? Negatif 57 per ni. Kat kalkulator. Ni, negatif 9/16. Tekanlah kalkulator tu. Tolakkan dengan 3. Nanti dapatlah negatif 57/16. Lepas tu kamu expandkan dia. Okay. And then dapatlah 8. Dah expand dengan negatif 2. Negatif 2 tu kamu expand. Macam ni. Ni. 3/4. Mana 3/4 tu? Lah, 3/4 lah. Astaghfirullahalazim. 3/4. Ini 3/4. Ini 3/4. Okey, sorry. 3/4 3/4. Allahu Akbar. Ini 3/4. Ini 3/4. Ni 3/4. Dia tak efek mana pun. Alright. Sini X sama dengan negatif 3/4. Nilai X tu semua. 2 tu jadi 4. Kena selesaikan dalam kurungan tu. So, negatif maximum point. Negatif 3/4. 3/4. And 57/8. Positif Okay, buat pembetulan tu. Okay, dah ke belum? Setakat ni ada soalan tak? Guys, ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak? Oi. Lemau korang malam ni dah. Kenapa? Tak ada cikgu, tak ada. Yang lain ada tak soalan? Kalau faham, okey, ada soalan tak nak tanya apa-apa? Ada dah, saya faham. Okay, good. Okay, so ini ada latihan. Alright, ini ada latihan. Okay. So ini dia punya fx. Okay, and then ini dia punya general form of computing the square for quadratic function. Okay. So, kamu ini ada latihan dia, kamu buatlah. Okay.
dia suruh express sahaja. Untuk latihan homework E ni, dia suruh express ke bentuk general form. Yang ini sahaja. Dia tak suruh cari sampai minimum or maximum value ataupun maximum or minimum point. Dia suruh cari dan cuba bentuk T-square sahaja. Okay, completing the square. Okay, itu sahaja untuk yang ni lah. Okay, graph of quadratic function. Graph ni dia ada kaitan dengan completing the square. Nak teruskan ke ataupun kita nak sambung? Besok ke apa ke? Lemau semua ni. So rasa quadratic function ni macam si pening sikit lah. Tapi faham, cuma pening sikit. Okay, so kalau faham tu, kamu kena follow up exercise E ni. Try buat soalan ni, ada 12 soalan. Alright, boleh buat. Terus buat. Okay, buat ni sebagai homework kamu 22 hari bulan 7. Alright. Okay, so kita akan continue graph of quadratic function. Tapi dengan syarat sebelum kelas, besok malam kita buat kelas Boleh? Besok malam? Boleh. Boleh, sir. Boleh. Okay. Boleh, I think that's all for now. Okay, we stop here. But you must follow up. You must follow up dengan exercise E. Semua soalan ni. Okay. Semua soalan ni, exercise E ni. Okay, and then baru kamu boleh faham macam mana nak cari, nak guna graph of quadratic function ni. Okay. So si Putri ni cakap dia guna cara dia kan. Cara sekesa. Banyak careless benda kamu ni. Alright, so kalau kamu nak guna cara lain tak ada masalah. Okay, contohnya saya tunjuk sebelum kita habis ni saya tunjuk yang cara yang lain lah. Okay, so kita factorize dekat sini je. Okay. Kita buat soalan nombor 7 sebab nombor 7 ni ada koefisien dia 2 kan. Okay, kita tengok buat nombor 7 ni. Okay, so kita factorize yang 2 ni saja. Cara saya factorize semua ni. Okay, the whole equation. Tapi mungkin cara Putri tu dia buat macam ni kita tengok. Okay, so kita factorize ini sahaja. So sama dengan 2. Lepas tu X kuasa 2 tambah 2X. Okay, and then plus 6. Dia factorize yang tu saja. So yang kita buat completing the square tu yang ini je. Okay, so sama dengan 2 bracket. So X squared plus 2X plus, okay, yang ini tu lah. Bracket squared. 2 tolak. Benda yang sama Ni 2, lepas tu bracket tambah 6. Macam ni ke? Putri, kamu buat tu macam ni ke? Okay. Okay, lepas tu B dia berapa? B dia 2 kan? So kita letak 2 sini. Okay, and then kita simplify dapat 1, 1. Lepas tu ini kita factorize. So sama dengan 2 bracket. Okay, kita factorize yang tu kita dapat X tambah 1 kan? Ini kita factorize dapat 1 kan? So tambah 1. Okay, tolak 1 squared. Bracket tambah 6. Okay. So dapat macam ni. Belajar macam mana ni pula ni? A tolak B squared, A squared plus C. Masuk je. Okay. Macam tu lah. Alright. Lepas tu kamu dapat 2 bracket. Oh, ini ada square Okay. So X tambah 1 square. Alright. Ni kamu expand lah. Tolak 1. 2 ni saya expand. Okay, so saya dapat
2 ni lepas tu tolak 2 tambah 6. Terus dapat juga 2x tambah 1 squared tambah 4. Dah jadi macam ni. Okay. Macam ni pun boleh juga beza dia kalau saya factorize the whole, okay, the whole equation and dengan 2 semua ni. Tapi untuk yang ini saya hanya guna yang ini sahaja. Saya factorize yang ini sahaja. Itu sahaja. So ikut manalah kamu, mana yang kamu suka. Mana-mana pun boleh. Sama je. Right. Tapi yang cara Ayu Putri ni saya kurang pastilah. A minus B. Boleh juga. Okay, dia guna general form yang ini ni. Okay, dia guna yang general form yang ini ni. Boleh juga, tak ada masalah. Itu mungkin lebih mudah pada kamu, gunalah. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lain, okay, I think that's all for now. Okay, before kita masuk graph of quadratic function, okay, saya nak kamu try buat soalan. Buat soalan start dari 8 ni pun tak apa, 8 sampai 12. Okay, buat soalan 8, okay, 8 sampai 12. Untuk mengukuhkan kamu punya inilah completing the square. Okay, sebab completing the square ni sangat berkait rapat untuk mencari nilai maksimum, okay, the lowest point of the quadratic graph dan juga the highest point of quadratic graph. Quadratic graph. Alright, I think that's all for now. Soalan nombor 9 semalam. Nak bincang ke soalan nombor 9 ni? Macam tak habis saja. Mana soalan nombor 9 semalam? Ni? Kena buat ke? Okay. Ada yang dah buat ke? Ada buat, kongsi lah dalam ni. Nanti saya check lah besok lah. Ni semua dah habis dah. Okay. I think that's all for now. Alright.